Berita menarik sepanjang minggu ini. Nombor 7. Setiausaha Agung Pemuda MCA Daniel Wong menyarankan agar parti itu memulau pilihan raya negeri di 6 negeri akan datang dengan tidak meletakkan calon. Beliau turut mencadangkan agar MCA tidak membantu mana-mana calon yang sombong selepas Barisan Nasional berkawan dengan DAP. Tambahan pula katanya pemimpin terbabit secara angkuh dan bangga menjadi jurucakap DAP seolah-olah mereka hanya memerlukan DAP sebagai kawan. Katanya selama ini MCA setia dan berpegang teguh kepada prinsip serta semangat BN. Suasana MCA tetap bersama BN walaupun banyak parti komponen meninggalkan parti itu ketika berdepan waktu sukar. Kini dia sudah ada kawan baru DAP, maka itu dia mendabik dada dan tidak memerlukan MCA serta MIC yang digelar biawak hidup. Sebelum ini, Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Lokman Adam menerusi wawancara dengan sebuah portal berita berkata, MCA dan MIC umpama biawak hidup yang dipikul UMNO kerana tidak mampu meraih sokongan Cina dan Melayu untuk menyokong BN. Berikutan itu, dia yang berharap pucuk pimpinan MCA dapat meneliti secara mendalam cadangan yang dikemukakannya. Katanya ini adalah bagi mengajar golongan yang sombong, angkuh dan tidak sedar diri. Nombor 6. Setiausaha Eksekutif Majlis Ulama UMNO, Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali menyatakan hasrat untuk tidak bertanding mana-mana kerusi dalam pilihan raya negeri kali ini sekaligus menolak desas-desus bahawa beliau merupakan calon Menteri Besar Terengganu dari Barisan Nasional. Menurutnya, fokus utama beliau pada pilihan raya kali ini adalah untuk membantu calon UMNO dan BN bagi memastikan kemenangan berpihak kepada parti itu. Katanya, untuk diri saya menyatakan bahawa untuk tidak bertanding dalam PRN terdekat ini insya-Allah. Walaupun ada disebarkan berita dalam akhbar tentang bakal MB dan sebagainya. Perkara itu tidak berbangkit kerana saya belum tentu lagi bertanding dan saya tidak berhasrat ingin bertanding dalam PRN yang terdekat ini. Sebaliknya, fokus dan utama saya adalah untuk kekal membantu UMNO untuk menang di Terengganu serta negeri-negeri yang lain. Ini adalah pilihan politik tidak mahu bertanding dan biasa bagi orang politik mahu partinya menang dalam pilihan raya. Pada pilihan raya umum ke-14 lalu, Muhammad Khairuddin yang ketika itu bertanding atas tiket PAS memenangi kerusi Parlimen Kuala Nerus dengan mendapat majoriti 8,447 undi, menewaskan calon BN Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad. Bagaimanapun setelah mengumumkan berhenti daripada PAS, Khairuddin yang kembali bertanding atas tiket UMNO pada PRU 15 tahun lalu gagal mengekalkan kerusi yang disandang setelah tewas kepada calon PAS Datuk Dr. Alias Razak dengan majoriti 29,765 undi. Nombor 5. Ketua Pemuda UMNO Jerlut, Nazir Ashab menggesa DAP membuat permohonan maaf kepada Barisan Nasional dan memecat bekas Setiausaha Publicity DAP, Tony Phua, yang menggelarkan BN sebagai pakatan korup. Beliau berkata walaupun menyedari bahawa kerajaan perpaduan BNPH adalah rapuh dan mudah retak pada bila masa, namun Tony Phua tetap bertindak biadab dengan menghamburkan penghinaan terhadap BN. Menurutnya, BN sebelum ini telah berlapang dada dan sanggup bersama Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan perpaduan atas titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Iaituddin Al-Mustafa Bilal Shah setelah PH maupun PN gagal meraih majoriti bagi membentuk kerajaan yang sah pasca PRU yang lalu. Katanya, tetapi malangnya Tony pula bertindak seorang matlamat dan tidak berfikir panjang meletakkan perpaduan Malaysia Madani yang sedang dibina BNPH, malah memberi gambaran buruk terhadap kerjasama yang sedang disemai. Nazir berkata DAP sama sekali tidak wajar membenarkan partinya dicemari pemimpin biadab seperti Tony Phua yang menghina BN sebegitu. Katanya sekiranya DAP tidak bertindak memecat Tony daripada partinya, ini menandakan parti itu bersetuju dengan kenyataan bekas Setiausaha Publicity itu dan bakal melahirkan persepsi buruk terhadap kerjasama BNPH. Apatah lagi isu ini berlaku menjelang PRN di 6 negeri tidak lama lagi. Semestinya itu memberi impak negatif kepada imej dan reputasi BNPH kelak. Nazri yang juga bendahari Pemuda UMNO Kedah berkata, BN tidak bersifat maksum, suci dan tulus. Namun kepimpinan BN kini sedang serius berusaha menghapuskan korupsi sama ada di dalam parti maupun kerajaan bagi membina semula keyakinan rakyat. Katanya, justru saya mendesak DAP agar segera memohon maaf kepada BN dan mengambil tindakan tegas memecat Tony Phua daripada parti sebelum nasib menjadi bubur. Nombor 4. Ahli Parlimen Bacok Muhammad Syahir C. Sulaiman menasihatkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berehat daripada melakukan aktiviti luar supaya perhatian terhadap tugasan hakiki dapat diberikan. Beliau berkata segala aktiviti yang memberikan keletihan, kelesuan dan gangguan terhadap Perdana Menteri perlu dikurangkan supaya fokus dan perhatian dapat diberikan kepada tugasan hakiki. Katanya, ada masa Perdana Menteri kelihatan menaiki pesawat, ada masa menaiki kereta dan ada masa terpaksa bekerja berlari. Namun jika dilihat secara optik,
Penampilan Perdana Menteri sedikit lesu, kepetihan juga tidak seperti dahulu. Malah perhatiannya mudah terganggu. Petanda konsisi Perdana Menteri sedikit terganggu. Jelas beliau ketika ini semua pihak sedang menunggu penyelesaian beliau terhadap ekonomi negara. Katanya dalam keadaan ringgit ekonomi tidak menentu, semua pihak tertunggu-tunggu apakah langkah intervensi yang bakal diumumkan Anwar merangkap Menteri Kewangan pada Isnin 19 Jun. Sebagaimana dijanjikan oleh Timbalan Menteri Kewangan pada Ahad 18 Jun. Namun yang ditunggu-tunggu tidak kunjung tiba dan hari tersebut berlalu tanpa sebarang langkah drastik bagi memulihkan ringgit dan ekonomi sehinggalah ke hari ini. Muhammad Syahir menambah apa yang menarik perhatian adalah sikap ahli Parlimen Tambun itu yang menari bersama mahasiswa dan berseluruh bertanyakan nombor telefon kepada seorang pelajar dalam beberapa program baru-baru ini. Katanya ada baiknya dalam tempoh beberapa hari menjelang Hari Raya Aidiladha ini bolehlah dikurangkan sedikit aktiviti luar Perdana Menteri. Lebihkan masa di meja Menteri Kewangan dan Perdana Menteri bagi menekuni 1001 dokumen yang pastinya sudah menanti. Malah sepenuh hari wukuf pada 9 Zulhijjah ini, amatlah baik jika Perdana Menteri dapat tangguhkan sementara segala aktiviti, ambil peluang untuk berpuasa sehari, bertafakur dan berzikir mohon keampunan dan petunjuk dari Ilahi. Semoga Allah pelihara Malaysia yang dicintai. Nombor 3. Setiausaha Agung DAP Anthony Loke Siew Fook berkata, DAP hanya berpegang kepada komitmen pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi meskipun MCA menggesa agar tidak membantu DAP dalam pilihan raya negeri akan datang. Katanya Ahmad Zahid telah memberi komitmen yang jelas berhubung perkara tersebut. Jadi saya dengar komitmen daripada pengerusi Barisan Nasional cukup baik. Jadi kita mengambil komitmen daripada pengerusi Barisan Nasional sendiri, iaitu Datuk Seri Zahid Hamidi yang juga merupakan Timbalan Perdana Menteri. Beliau berkata demikian mengulas mengenai gesaan Setiausaha Agung Pemuda MCA Daniel Wai Hau agar parti itu tidak membantu DAP dalam menghadapi PRN. Jelas Anthony, kenyataan yang dikeluarkan oleh Wai Hau tidak mewakili Barisan Nasional. Itu pemuda MCA je, dia bukannya mewakili Barisan Nasional pun. Terdahulu, Wai mengeluarkan kenyataan agar parti memulaukan PRN selepas Ahli Majlis Tertinggi UMNO Lokman Adam dilaporkan menggelarkan MCA dan MIC sebagai biawak hidup. Gabungan UMNO, MCA dan MIC merupakan kerjasama politik tertua di negara ini sejak era Parti Perikatan iaitu 71 tahun. Nombor 2. Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, analisis dibuat sebahagian penyelidik meramalkan gelombang Perikatan Nasional pada 6 pilihan raya negeri kali ini dijangka jauh lebih besar berbanding pilihan raya umum ke-15 lalu. Beliau berkata momentum PRN kali ini memperlihatkan angin perubahan rakyat yang ingin untuk terus menyokong Perikatan Nasional. Menurut beliau, antara sebab rakyat menyokong Perikatan Nasional apabila wujudnya kerjasama antara UMNO dan Pakatan Harapan. Pilihan raya umum dulu, ahli UMNO tak tahu pemimpin dia nak tipu dia. Ahli-ahli daripada Pakatan Harapan dia tak tahu pemimpin dia nak tipu dia. Sebab yang UMNO bersumpah wallahi wabillahi watallahi no Anwar no DAP. Yang PI pula bersumpah juga penyamun, perompak, sakau, hoya-hoy. Jadi ahli dia pegang kata-kata pimpinan. Tuan Ibrahim berkata pembohongan itu menyebabkan rakyat marah kepada UMNO dan PH. Kita baru 3 hari dibubar Dewan Negeri. Kita perlu nafas panjang, tenaga yang kuat. InsyaAllah pilihan raya kemungkinan diadakan pada bulan Ogos. Bermakna kita lebih kurang lebih pada sebulan lagi kita akan lunyaikan betul PH, lunyaikan betul UMNO Barisan Nasional. Tegas beliau, gelombang PN yang berlaku itu merupakan satu manifestasi dan kehendak rakyat di seluruh negara. Katanya siapa sangka PN mampu menang 14 daripada 15 kerusi DUN dan semua 3 parlimen diperlis pada PRU 15 lalu. Kedah menang besar, Kelantan, Terengganu okeylah. Memang kita jangka, sebagaimana kita jangka Selangor akan tumbang pada Perikatan Nasional pada kali ini. Sehubungan itu katanya antara 6 PRN sudah tentu fokus utama adalah di negeri Selangor. Bukan makna negeri lain tak diperhatikan, tapi orang melihat keseluruhan pilihan raya negeri ini bergantung pada Selangor. Kalau Selangor tumbang BN, negeri lain akan tumbang. InsyaAllah akan diroti dengan Negeri Sembilan, dengan Pulau Pinang, tidak mustahil. Nombor 1.
Presiden muda Syed Saddiq Said Abdul Rahman mengumumkan bahawa partinya akan bertanding sendiri di semua 6 negeri pada pilihan raya negeri akan datang. Beliau menjelaskan bahawa mereka beranggapan 2 blok politik sudah ada tidak mencukupi. Muda telah pun membuat ketetapan yang jelas dan berdasarkan kepada konsensus parti, iaitu pada 6 pilihan raya negeri yang bakal kita berhadapan. Muda akan menyertai pilihan raya negeri ini dan akan bertanding di atas kekuatan parti kita sendiri. Oktober lalu, Muda menyertai Pakatan Pilihan Raya dengan Pakatan Harapan untuk pilihan raya umum ke-15. Pada masa itu, Presiden Anwar Ibrahim berkata Muda tidak dijadikan sebagai parti komponen kepada Pakatan Pembangkang ketika itu kerana ia memerlukan kelulusan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan. Sebelum itu, parti itu turut bekerjasama dengan DAP dan Amanah untuk pilihan raya negeri Johor pada tahun 2022. Ketika disoal sama ada penggeseran dengan Pakatan Harapan ada kaitan dengan rundingan peruntukan kursi, Syed Saddiq menafikan perbincangan seumpama itu berlaku antara gabungan itu dan Muda. Muda itu sendiri, Muda adalah politik baru untuk Malaysia, negara tercinta kita. Sebelum ini perlu ada banyak kompromi. Sebelum ini keadaannya berbeza. Tetapi kini saya boleh katakan akhirnya Muda, we can speak with our own voice. We can enter the state elections to be the voice of conscience for the people. Syed Saddiq mengecam bekas sekutu mereka yang menurutnya mengingkari janji pilihan raya apabila memegang kuasa dengan menyatakan bahawa jika mereka mengekalkan mandat yang dicadangkan, Muda tidak perlu bertanding dalam PRN. Dia menjelaskan bahawa politik baru yang dibawa Muda akan melangkaui parti dan akan berkisar kepada keperluan dan visi rakyat. Sementara itu, Syed Saddiq mendedahkan pengarah dan timbalan pengarah parti masing-masing ialah Ketua Penerangan Luqman Long dan Exco Pusat Aini Hazika. Dia juga berkata bahawa kempen politik Muda terutamanya akan bersifat maya, seperti mengajukan siaran langsung dan sesi town hall dalam talian di media sosial. Bagaimanapun, tambah Syed Saddiq, masih ada usaha kempen di semua 6 negeri iaitu di luar bandar tanpa sambungan internet. Syed Saddiq juga mengelak daripada mendedahkan status rundingan peruntukan kerusi dalam parti dengan menyebut putera ini akan diumumkan secara berperingkat semasa tempoh kempen mereka.